you dah tahu dah nilai untuk nilai untuk survey ni 1,000 saja, 2,000 saja. Sebabnya you akan siapkan satu hari kan. Siapkan, betul. You bagilah, letakkan dia punya nilai. Sekarang ni you dah dapat dah. Dalam Excel ni you dah dapat dah you punya nilai work. Katalah bos you tanya nanti, Rizal, pinjam your foundation berapa ribu? You cakap 7,000 bos, tapi kita bahagikan kepada dua hari, maksudnya hari pertama 3,500, hari kedua 3,500. Faham? Itu sebagai contohnya lah, contoh mudah. Sebabnya kenapa you bagi tahu yang ini, kenapa cost ni penting? Sebab nanti salah satu ni you nak monitor dia punya, dia bagi tahu kan you punya performance of cost, in term of cost macam manakah you punya performance. Satu lagi adalah kita nak claim nanti kan. Faham? Contoh okey. Sebabnya macam saya bagi tahu kat you kan, you akan ada end loading dan juga ada front loading kan. Kalau lah contohlah, ini contoh ni sebagai contoh saya. Sebab ni patut bos cakap, Rizal tak boleh lah Rizal, kita kena awalkan sikit kerja-kerja kita yang ada duit banyak tu. Contoh kata you pun plan you plan, ni tak apalah bos, kita contoh ini contoh saya bagi contoh kat you, saya tak apa bos, sekarang ni kita boleh mulakan foundation dengan ini. Nampak tak? Sekarang ni you dah pindahkan kerja-kerja yang duit banyak tu ke depan. Ini kita panggil front loading kan. Tapi kena tengoklah, ini CP you tak boleh lah buat macam tu, you kena tengok dia punya CPM, critical part method dia tu. Sama ada kerja ni critical ataupun tak, you boleh tak ubah. Kalau tak boleh ubah lah. Contoh macam foundation, you tak boleh lah awal kan, site clearing tak buat lagi, you dah buat foundation. Even though saya cakap saya cakap you boleh pindahkan kerja-kerja kita buat front loading, tapi tak semua kerja. Janganlah you pindah cakap tengok-tengok you pindahkan kan. Kerja-kerja butter you pindahkan awal, kerja-kerja kita panggil tiang pemulih siap you dah ikat butter. Itu nampak pelik sangat lah. Faham? Secara prinsipalnya you boleh, tapi dia kena logik, faham? Oleh itu kita dah buat simple, kita dah letak ni tak letak lagi ni flow, 3,000 bagi duration dia 5, dapat 600. Saya memang letak ke center ni. Nampak kan? Dapat. Sekarang ni tahulah kan. Cumanya nanti nanti bos saya pada hari pertama tu berapa ringgit kita ada ni. You pun tengok, you pun tak boleh nak ni. Oleh itu kita akan buat satu yang kita panggil kita akan buat total untuk hari pertama tu. Apa yang kita buat senang saja. Kita gunakan AutoSum, dapatkan jumlah sebenar. Oleh itu kita tahu dah pada hari pertama you punya costing, you punya plan punya cost adalah RM2,000. Kalau tidak you nak kena campur. Oleh itu Excel membenarkan kita tambah. Kita panggil expedite sikit lah. Sebabnya kalau tidak saya memang paksa you all buat guna calculator, tapi dah kita tak jumpa kan, kita tak kisahlah you, maksudnya kita ajar you secara Excel lah sekarang ni you dah dapat kita panggil amount untuk setiap hari kan. Nak cantikkan sikit letaklah border balik kan. Sekarang ni kita tahu kan, letak sikit oleh itu you dengan bangga ni boleh cakap bos, pada hari keempat kita duit banyak sikit lah kalau kita siap, ataupun hari 5 kan, hari 5, hari 6 kan, kita buat sini kan, you punya ni you dapat RM6,000 contohlah senang you boleh daripada you punya planning ni you dah boleh convince bos. Bos kita kena siapkan kerja cepat ni pada hari ke-5 ni kan, sebab duit kita banyak di situ, contoh macam tu kan. Kalau you siap semua kerja you akan dapat RM6,500 di situ, contoh. Senang kan. Ini dia, cumanya di sini nanti you mesti kena kita panggil counter check pergi balik AutoSum, check betul tak jumlah dia dapat balik.
Cuma di sini sedikit perbezaan lah kan. Mungkin saya kira salah tadi. Sebab sepatutnya you hanya dapatkan 5,300 saja, tapi you dapat di sini 5,399. Ya, maksudnya you punya sini something wrong di sini. Ya, mestilah ini mestilah kena sama dengan sini. Mungkin tadi saya bagi salah tu. Kan, nampak kan? Nampak tak ini? Okay? Ini kita panggil red flag lah. Sepatutnya mestilah total dia di sini dengan di sini mestilah dapat sama, equal. 5,300 you tak boleh lah dapat. Bila you buat tu dapat 5,399 ya. Mungkin ada kat mana saya apa? Salah kira ni. Tak apalah. Itu untuk belajar ya. Yang boleh minta ulang ya. Kat mana saya silap. Maksudnya di sini sebab tu saya gunakan Excel sebab mudah ya. You track ni bagi 7 428 okey. 6,000 bagi 7 adalah kat mana saya silap tu kan? Kat kolom doktor. Mana kolom ni? Kolom mana saya silap? Doktor buat 6 tu dekat apa duration 5. External wall lah. Kolom. Oh, kolom. Kolom 5. Saya tambah sini 1,000. Okey, kalau tu. Okay, thank you ya. Sini je kalau you tengok, okey, kenapa you tengok di sini dia tak sama sebenarnya sebabnya dia ada perpuluhan sebenarnya ni, okey. Sebab tu dia tak cukup 5300 ni. Dia ada perpuluhan. Okey. Kan. Sini sebenarnya part 28 ni ada perpuluhan. Ini pun ada perpuluhan. Oleh itu you nanti kena letakkan perpuluhan ni. Kalau tidak you tak akan dapat kita panggil round number ni. Tapi saya malas nak letak, saya tak letak lah. Tapi kena ni. Sebab ini kenapa dia tak dapat? Sebabnya dia ada perpuluhan ni. Okay. Kalau saya letakkan perpuluhan nanti dia akan dapat 5.14. Dia akan close lah ya. Nampak dia ada perpuluhan. Tapi you kena ni lah kan. Tapi untuk ni saya cakap kat you kan, untuk projek you yang betul-betul memang you kena letakkan perpuluhan. You kena pastikan dapat equal ni, sama. Tapi yang ini saya cuma nak tunjuk kat you lah kan. Faham? Tapi dia mesti kena sama. Kalau dia 10 juta mesti kena dapat 10 juta. You tak boleh plan situ 9.7 juta. Orang kata yang mana lagi mana lagi 300,000. You cakap 300,000 save. Tak boleh macam tu lah. Save nanti SPRM akan masuk. Apa saya dapat? Oh, tak dapat juga. Dia ada sikit lagi kan? Ada 0.3 sikit. Dia ada sedikit lagi dia punya ada sikit. Oh, dia lebih pula ni. Ni you kena ni lah, tapi you faham kan apa yang saya maksudkan ni. Maksudnya dia ada perpuluhan memang you kena genapkan itulah, tapi ini senangnya okay? Kalau you tak nak ni, you nak cukupkan tu you padam ni. Term off ni kan. Nampak dah? Faham? Okay? Faham kan maksudnya kan? Itu you tengok. Itu you kena counter check lah, counter balance ni. Sebabnya kadang-kadang kita sebagai manusia memang kadang-kadang akan buat silap. Oleh itu you kena counter check balik lah. Okay, sebab senang kan. Sebab ini 53, ini 53 you dapat dah. Kan, ini sebenar, ini yang dirancangkan. Oleh itu you dapat clear lah. Puas. Dan at the end you akan dapat nilai yang sama. Faham tak? Ini saya ulang sekali lagi, you kena mestilah kalau projek you 5 juta, mesti you kena plan by 5 juta. Tak boleh save. Kalau you nak save tu cerita lain ni, tapi dalam kertas, on paper, on master program, mesti sama-sama dengan duration. Kalau durationnya 24/7, 24 months, nanti you kena plan 24 months. You jangan cakap, oh tak, saya nak plan bagi nampak projek kita siap awal. Itu memang pensan ni. Jangan buat macam tu. Okay? Pastikan bila kita plan, in term of cost dan juga in term of duration, days, kan, ataupun inilah kita akan buat maksimum mungkin. Sebab kita nak dapatkan semaksimum mungkin. In term of, faham maksudnya kan? Kalau boleh, kalau you nak tunjuk kat klien tu, dia bagi 24 bulan,
Kalau boleh you nak plan kan jadi 25 bulan. Kalau boleh lah. Tapi tak boleh lah. Oleh itu you akan ambil maksimum. Sebab kenapa? Dalam projek you tak tahu apa akan berlaku. Contoh sekarang ni kan COVID kan, tiba-tiba jadi COVID. Apa yang berlaku ni? Kalau lah you sebelum ni orang bagi 14 bulan, you cakap tak payahlah bos, kita ambil 12 bulan kan. Kan? Sekarang ni pasal you rasa pentingnya 2 bulan ya. Sebelum tu. Okay, faham tak? Simple kan? Senang kan? Tak adalah susah sangat pun. Okay? Okay, boleh ya? Kan? Soalnya nanti ada step lagi, okay? Nanti saya beritahu, okay? Nanti selepas ni kita akan masukkan ini yang kita panggil plan. Okay, kita akan masuk. Okay, di sini, okay, kita nampak sini memang pelan-pelan je. Saya letakkan. Ini yang kita sebut plan. Apa yang kita sini ya. Okay. Namakan di sini. Okay, total plan. Okay. Okay, selepas ni kita akan dia tunjuk terus lah, okay? Senang, tak sabar-sabar saya nak tunjuk bagi you. Okay, lepas tu selepas next step, okay, sebabnya you tahu ni okey lah, okey kan. Selepas tu kita akan buat satu lagi yang namanya adalah cumulative. Okay, cumulative. Okay. Ini yang terkumpul. Ini individual. Tak naklah peningkan you. Kalau saya boleh faham kan. Ini individual punya hari. Sekarang ni saya nak tengok cumulative. Sebab ini tak nampak lagi dia punya individual. Sekarang ni saya nak combinekan semua sekali. Secara kumulatif ni macam manakah bentuk projek you berlaku. Okay? Maksudnya kita akan campurkan semua sekali. Kita akan jadikan kumulatif. Senang saja. Okay? Bulan pertama. Bulan pertama campur bulan pertama lah. Sebabnya dia tak ada apa. Okay? Maksudnya dia akan jadi. Dia akan start lah. Okay? Kita account ni kan. Dia akan start dengan 2,000. Okay, untuk bulan yang kedua, hari kedua, you akan campurkan pendapatan pada hari kedua campur dengan pendapatan pada bulan yang sebelumnya. Okay, saya malas nak kira, saya auto. Ini kita akan tanda campur. Takkan dengan sini. Saya enter. Saya dapat. Apa you buat adalah you pergi copy ke sini. Okay, kat sini ya. Nampak? Di hujung ni you mesti dapat jumlah yang sama. Setelah itu, okay, ini yang kita namakan kumulatif. Okay, kumulatif ni maksudnya tadi ini individu yang ini individu per hari. Tapi yang sebenarnya yang ini, yang bawah ni. Kumulatif ni yang you boleh claim. Yang you akan claim yang bawah ni. Ya? Yang ini. Bila you claim, dia punya figures ni yang ni. Bukan yang atas ni. Yang ini. Sebab dia kumulatif. Maksudnya kumulatif ni adalah combination of series of activities. Kan? Nampak? Dan kalau bulan 4 ni nampak lah. Okay? Nampak? Foundation pada hari pertama, hari sama, column pun you start. You akan dapat ni kumulatif antara yang ini. Campur dengan ini. Sepatutnya pada hari keempat, you dah dapat 9,500. Ini contoh. Itu yang you plan. Yang actual cerita lain pula. Yang actual cerita lain. Nah ini bagi you plan tu. Saya tak nak peningkan you orang. Ya? Saya tak nak peningkan. Okay, oleh itu, bila siap, okay, ini yang kita cakap, okay, ini yang you dah buat untuk kerja-kerja plan. Kan? Nampak, pastikan ini sama. Ini mestilah 3 ni mestilah dapat total yang sama. Sebab ini yang you plan. Siap lah. Ya? In term of plan, kalau projek je kan, sebelum you dah start kerja, you dah boleh lah bagi ni pada bos tu. Tapi ada satu lagi benda yang juga penting. Okay, sebabnya di sini kadang-kadang you boleh tengok kan. Okey lah. Okay, satu lagi yang dinamakan sebagai S curve. Okay, kalau S. Okay, sama juga. Okay, senang ya. Okay, sebabnya saya tunjukkan ini.
kita pergi saja di sini, insert. Okay, yang ni ambil yang ini. Okey, siap dia punya S ke peluk S. Ni simple lah ni. Nanti kita akan plotkan bersama-sama dengan tapi nak ubah ke? Okay. Letakkan figure. Cantikkan sekian ni. Okay. Jadi letaklah figure dengan S ke untuk actual. Okay, siap lah. Bukannya susah pun. Kita pun nampak formal sekian. Itulah yang style mana you nak tengok ni. You nak ambil style mana apa. Ada yang suka hitam, ada yang suka putih, ada yang suka ni. Ubah lah. Tak masalah. Sebenarnya jangan ambil fancy ni. Nanti susah nak nampak bila you print nanti. Okay. Contoh kan. Inilah yang kita namakan sebagai telur S. Okay. Telur S. Ataupun dia menamakan S curve. Ini amat penting. S curve ni adalah penting. Sebabnya kawan you yang tu pun tanya, kenapa dia punya bentuk, saya punya bentuk tak S pun. Dia tak adalah perfect S macam Superman tu. Okay? Tapi dia macam ni lah, you nampakkan sedikit S kan. Contohnya tu, okey lah. Ini yang kita panggilkan sebagai S curve untuk plan activity. Okay. Boleh faham? Minggu depan kita akan saya akan tunjuk kat you macam mana nak buat actual. Okay. Lepas tu kita akan plot. Lepas tu barulah you nampak, projek you ni sekarang ni ahead ataupun delay. Sebabnya dari S curve ni you tak boleh determine lagi ke projek you ahead ataupun delay. Ini adalah yang you plan. Tapi nampak cantik lah kan. Ya, cumanya 0.4 ni kena buang lah ni. Tu kadang-kadang trik-trik pun yang you kena guna ayat ni kan. Tak boleh kan. Kalau you nak selamat, buanglah dia punya apa. Kalau nak selamat, buanglah kepuluhan dia tu. You kena berhati-hati lah ya. Dalam industri pembinaan, you kena faham. Digit tu semua duit. Ini sekarang ni tak nampak duit. Tapi dalam industri pembinaan yang sebenar, 0.1 tu maksudnya 1 sen. You yang simply buang lah. Itu faham maksudnya kan. Okay, sekarang ni nampak nombor saya, tapi satu dalam industri pembinaan, real industry adalah represent dollar and cent lah kan. Okay, boleh. Okay. Tak naklah cepat sangat, tak naklah lambat sangat tu. Sebabnya kita nak pindahkan untuk Microsoft Excel kan nanti kan Microsoft Project pula nanti. Okey, boleh? Ya? Boleh. Saya harap you buatlah untuk projek ni tu. Kan? Projek you yang activities tu kan. Okey, sama juga okey. Sama juga saya harap you buat. Kita akan saya ni lah macam saya bagi tahu kan. You buat kan, tolonglah buat ni. Tak adalah susah sangat kan. Senang ni kita tengok kan. Buat untuk projek ni tu. Lepas tu kalau ada masalah tanya, lepas tu masuk uploadkan dalam author kan. Tak kisahlah, jangan buang yang lama tu, jangan buang faham tak? Yang lama tu jangan buang, biar kita nampak dia punya continuous punya progression tu kan. You punya kan lagi. Lepas tu ini masukkan mungkin yang pertama tu week 1 ataupun 0.1 punya file. Ini 2.1 2.0 pula. Yang pertama tu 1.0 kan. Sekarang 2.0, nanti 3.0. Macam mana you nak rename you nak name you punya file tu, kita nak lah. Tapi kita nak tengok profession dia tu. Sebabnya nanti kenapa perlu nanti katalah nanti you pergi LI okay? You pun stuck macam mana nak buat. Okay? You akan pergi tengok, ini pada minggu pertama kita buat ini dulu, ini kedua, minggu 3, 4, kelima, kena faham tak? Tapi kalau you semua you main save, you copy use. Ini maksudnya nanti kalau you nak buka balik you punya file, save as lah ni. Okay? Yang ini save as 2.0 ataupun letakkan tarikh terpulang kat you lah. Nanti kalau you start, dulu macam mana kita nak buat dia punya S-curve contoh. You pergi buka kita panggil file yang S-curve tu.
Tapi kalau you tak tahu macam mana buat, buka yang sebelum tu. Baru you nampak dia punya progression tu. Tak ada lah you terus dapatkan semua lengkap S tu. Lepas tu bila you nak pergi balik check, tak tahu nak macam mana. Tak nak macam tu. Faham tak? Progress. Biar nampak progress tu. Okay? Buat lagi. Lepas tu hantarlah hari ni. Saya bagi sampai petang lah, hantarlah. Dia saya bagi tahu lah, saya tak ada lah nak check betul-betul, tapi saya akan check juga. Saya akan check. Saya akan buka nanti punya auto, saya akan buka petang ni, tengok siapa yang hantar, siapa tak hantar, siapa hantar, siapa tak hantar ni. Jadi untuk satu-satu patu sini tak lah kan. Cuma ini lebih kepada you punya effort. Kalau you nak belajar Saya nak tanya sikit tu. Ya. Dekat Gantt chart tu kan, kalau projek saya tu dia ambil 365 hari full, so dekat time day tu kena ada 365 lah doktor. Itu tengok macam mana you nak plan. Kan, tapi faham tak? Soalnya kalau projek yang betul, kita tak adalah berdasarkan hari. Kan? Kalau you nak buat berdasarkan satu hari, mungkin you punya you punya panjang sangat dia punya ni kan. Tapi selalunya dia akan gunakan bulan ataupun gunakan weeks. Kan? Tengok kesesuaian macam mana projek ni tu. Tapi kalau you nak letakkan hari 360 hari macam tak open logik kan. Banyak sangat. You letakkan bulan. Kan? Bulan you ada 12 bulannya. So kalau letak bulan doktor, macam mana kita nak letak dia punya start tu doktor, based on start yang ni lah, 2004 tu. Faham tak doktor? Faham. Okay. Maksudnya macam ni lah, bagi contoh kat you. Kita faham soalan ni. Okay. Katalah you punya ni, you letak bulan ke dia macam ni lah. Tapi ini you kena, kalau you cakap tentang Excel kan. Okay. You kena kreatif lah. Contoh saya bagi contoh kat you macam ni lah ni. Saya buka satu file baru lah. Kat bulan. Katalah ini kita buat bulan. Okay, katalah ini bulan pertama. Lepas tu you tahu, okay, ada projek you akan start minggu. Faham tak? Kan? Maksudnya ada satu minggu siap. Okay, faham tak? You faham maksudnya kan? Dia jangan. Okay, oleh itu, you kena kreatif sikit. Okay? Oleh itu, you cakap, okay, oleh itu satu bulan ni saya akan divide by 4. Okay, faham tak? Saya akan buat by minggu. Minggu saya akan letakkan sini. Faham. Faham tak? Okay, faham. Excel ni kena kreatif sikit. Okay. Faham lah. Tapi untuk 12 bulan saya rasa tak ada lah banyak sangat dia punya ni. Kan? Aku faham kan? Itu maksudnya ni sebulan. Lepas ni dia akan jadi sebulan. Di bawah ni dia akan jadi minggu. Nampak lah. Ataupun ini letaklah katalah Jan. Kalau you nak kreatifkan sikit ataupun you nak bagi use ni faham kan, ataupun nak ni letaklah 1, 2, 3, 4. Okay, faham tak? Sebab kadang-kadang kena faham, kadang-kadang bila you start Januari tu, kadang-kadang kan you start Januari kan, you tak start dengan minggu yang pertama, you start dengan minggu ketiga. Okay, oleh itu you punya ni start di sini lah. Ni 3 kan, dia akan jadi 4 di sini, dia akan jadi 1 di sini, dia akan jadi 2 di sini. Oleh itu di sini you dah tak boleh, bukan dah kita panggil ya, okay, Jan akan di sini kan, katalah ini Jan. Okay, ini dah jadi ini dah jadi Feb. Faham tak? Macam tu lah. Dia tak ada lah. Tunggu. Ini tu kecil lagi ni. Ni cara you pergi kan. Cara you planning ni kadang-kadang kena tengok apa nama, macam mana company nak. Silap. Okay. Kawan, senang ni, tak ada susah ni, masukkan figure lah ni. So nanti lepas kita siap dengan kos, saya tunjuk kat you hari pula. Kerana kita nak gunakan hari. Kita nak plankan hari.
Okey, Sariah. Doktor, kalau kita start bulan 4, maknanya kena buat dari bulan 4 lah. Ayat. April, Mei, Jun, Julai. Betul. Sebabnya kita Okey, tak nak lah. Kita tak nak lah. Okay? Kalau lah contoh, okay? Saya pergi balik sama ni. Kan, kalau lah you cakap, kita contoh di sini lah. Okay? You start di sini kan. Kita tak nak lah tunjukkan ni. Sebabnya dia akan kacau kita punya plan di sini. Kan, maksudnya you buang ni lah. Okay? Contoh lah. Okay? Contoh ni, saya punya ni, saya buang lah. Delete sini. Ya? Itu you punya plan. Kita tahu lah. Kan, bulan 4 ni kalau you nak ni dia letakkan. Kan? Kalau you tak nak letaklah. Pulang lah. Okay? Macam mana you nak name kan dia punya kan terpulang. Kalau yang rasa kita letakkan apa nama ni, ataupun kadang-kadang you tengok dia akan letakkan macam-macam lah dia punya tu. Dia letakkan April, dia akan letakkan 21. Maksudnya tahu lah itu adalah pada April 2001. Sebabnya projek you kan 2 tahun kan, dia akan ada contoh faham tak? Walaupun you 12 bulan, you kena faham tak? Walaupun you 12 bulan tapi projek you tu adalah duration ni adalah, maksudnya dia 12 bulan tu dia masuk dengan 2021. Maksudnya dia akan ada juga di sini bila you siap, you last nanti you akan ada March 22. Jadi macam tu. Nampak perbezaan dia. Kan itu you kena, sebab tu saya cakap ni. You kena berfikir sikit ni, jangan terlampau rigid, jangan rigid lah. Yang rigid you kena fikirkan okay, situasi projek you macam mana. Bila start, bila finish. Macam mana kita nak improvise dan berdasarkan keadaan. Macam mana kita nak tambah baik. Contoh macam tu. Macam mana kita nak suitkan ilmu yang kita dapat. Okay, planning macam ni. Berdasarkan projek itu, macam mana kita nak suitkan dia. Itu yang kita panggil dynamic. You kena dynamic. You tak boleh static. You kena dynamic. Jangan fikir terlampau rigid sangat. Kena kembangkan idea itu. Tapi jangan terlampau kembang sampai tak nampak jalan balik kan. Di lingkungan tu okay, kena betul. Okey, boleh tak? Contoh lah kan. Okey, selalunya kenapa kadang-kadang you tengok projek dia kadang-kadang tak ada juga yang digunakan Excel ni. Tapi macam saya beritahu kat you, Excel ni adalah satu kita panggil tool yang dia boleh control you punya ni, senang ni. Sebabnya kalau you nampak nanti in term of you nampak you punya masa projek, you tak nampak kita panggil okey semua saya nak namakan sikit ni. Saya nak pergi nak okey. Yang ini 2000 ni nanti you akan dapat perkataan weightage, pemberat. Ini kita namakan pemberat. Okey. Kita namakan dia sebagai weightage, pemberat. Sebabnya you tahu lah kan? Nanti saya tunjukkan nanti along the way ni, kalau saya lupa nak mention, you cakap dia letakkan nama pemberat dia, weightage. So nanti minggu depan kita akan tambah actual, kita akan tambah days ni kan. Kita akan gunakan duration punya plan. Lepas tu kita akan letakkan percentage. Kita akan letak percentage. Sebabnya nanti kadang-kadang bos you tanya, okey survey ni 2000 kan. Ataupun nanti you nak monitor in term of percent kan. Bos you tanya, okey sekarang ni kita dah siap berapa persen. You pun tak tahu. Tapi dalam you punya Excel nanti kita akan letakkan percentage. Maksudnya kalau kita ni siap, katalah survey itu siap berdasarkan percentage ni dia boleh daripada 2 kaedah. Satu daripada total cost, satu total days. Kadang-kadang dia nak tengok. Nanti kadang-kadang you tengok nanti banyak sangat kadang-kadang kan. You pergi airline nanti atau you bekerja nanti kadang bos you kadang dia nak test. Dia kata okey nasihat you punya satu hari kita ni berdasarkan berapa persen. Okay. Saya pernah kenal soalan tu. Ataupun dia tanya, okey, satu hari kita ni equivalent to how much? In term of money. Value dia berapa hari? You check lah. Excel ni dia tunjuk kat you ni. Satu hari tu equivalent RM24. Kan? Boleh semuanya. Oleh tu nampaklah you hebat sikit kan. Saya ataupun Syafiq. Syafiq tunjuk je. Kita ni sekarang ni, okey, macam ni contoh saya bagi lah. Okey, sekarang ni projek you sekarang ni katalah delay 15% contoh. Kan, 15% nanti dia akan tanya you 15% ni berapa ringgit. You pun tercengang lah. Kan, you boleh kira sebenarnya 50% tu berapa ringgit sebenarnya. Ataupun 15% kadang-kadang tanya you, okay, 50% ni kita delay 50% ni berapa hari. You boleh kira 50% ni sepatutnya adalah sekian hari. Sebabnya satu hari tu ada nilai dia. Kalau you nak go detail sampai tahap tu lah ni. Kadang-kadang ni banyak juga
project manager, bos pun yang pandai, kadang dia nak test. Macam kawan you lah yang saya bagi tahu kat you tu. Dia nak test kawan tu, dia suruh buat S-curve. Tapi dia tak nak gunakan S-curve menggunakan course, dia nak gunakan aktiviti hari. Belajar balik lah. Tapi biasalah, normal lah tu. Okay, buat lah untuk kepentingan you, untuk kepandaian you all. Saya memang antara yang saya menyesal ni, file yang saya buat dulu masa saya bekerja dulu, saya tak simpan. Okay, itu memang saya menyesal banyak lah ni. Tidak saya boleh tunjuk kat you lah ni, yang saya buat tu. Bukan nak menunjuk kat you lah, saya pun nak jadikan sebagai panduan ni. Saya buat projek tu memang detail kita buat tu. Boleh tengok kan. Dia macam ni lagi, kalau you nak, saya bagi macam saya bilang ni, kalau you nak bos you ataupun company you sayang you, agar rasa you valuable, ni you tunjuk macam ni. Nanti you pergi lah, you ajar bos you ajar project manager you kena faham kadang-kadang project manager kita ni, dan kat industri punya banyak juga ni, dia adalah daripada engineering lah. Okay? Kadang-kadang dia management dia tak terdedah sangat. Oleh itu you lah, you yang tunjuk, oh ini. Boleh sayang you kan. Macam pastikan bila you nak berhenti kerja tu tak bagi. Ataupun okay, dia kata okay, habis LI ni terus kerja. Ataupun sebelum LI kerja. Itu yang kita nak. Itu yang kita nak, cita-cita ataupun ciri-ciri pelajar tu. Sebab itulah ni. Student you all lah ni. Construction management punya student memang kita dedahkan you dengan hands on lah. Okay? Yang pertama adalah kita punya ataupun Revit you lah. Okay? Yang itu memang kita memang strongly suggest you gunakan lah nanti kan. Pergi LI tunjuk okay, bos kita boleh buat Revit kan. Nanti kalau kesempatan next semester, kalau saya masih ajar construction project development, saya akan ajar you macam manakah menggunakan Revit. Kita akan combine dengan Cost Act untuk buat estimation kan. Lepas tu, oleh itu you all sekarang ni sepatutnya okay, by right untuk construction management you all lah okay, BPC ni student. Bila you keluar pergi LI tu, you dah, kalau kita panggil level beam, kita belajar kan level beam kan, you dah 5D punya level. Okay? You adalah level 5D. Yang kita dah masukkan 3D, campur dengan cost, campur dengan planning. 5D punya elemen, level. Sepatutnya macam tu lah. Okay? Sepatutnya lah, tapi kadang-kadang ada 3.5, ada kadang-kadang ada 2.5. Itu kita tak nak, at least you part okey lah. Okay? Planning campur dengan 3D. Okay, boleh? Ada soalan? Okay. Doktor. Ya. Foundation dengan kolom tu doktor start hari yang sama kan? Kalau tak start hari sama, macam kena tukar ke dia punya start dengan finish dia tu? Nah, ini contoh saya bagi, saya yang okey, macam saya bagi tahu kat you, okey, ni saya tak okay. Contoh yang saya bagi ni, saya malas nak semalas nak buat betul-betul sequence. Dia memang tak boleh tak logik lah you, okey. Dia kadang-kadang macam tak logik lah, kecuali lah ada teknik-teknik yang memang digabungkan sekali, tapi jarang berlaku lah. Okay? Dia sepatutnya mestilah foundation start dulu baru column start. Tapi yang ini saya contoh okay? Sebab tu saya cakap kat you, okay? Jangan ikut contoh yang saya bagi ni, jangan ikut contoh tu, tapi ikut proses dia. Dan jangan betul lah saya faham maksudnya tu. Yang ini saya buat ni macam contoh saja, tapi tak logik. Kita buat foundation pada hari sama buat column. Jarang lah. Tapi kan, tapi mestilah sepatutnya. Tapi sebabnya saya malas nak lukis panjang, nak lukis panjang sampai ke belah kat ni, sebablah start hari sama, sepatutnya tak boleh. Okay? Maksudnya dia mesti selalunya kalau tengok foundation to column adalah finish to start. Foundation mesti finish, lepas tu dia buat column, sepatutnya macam tu. Okay? Maksudnya setiap satu aktiviti tu tak boleh hari yang sama lah. Dia kena hari yang selepas tu lah. Tak juga, kena tengok aktiviti apa lah. Sebab tu macam kalau masih ingat, nanti kita akan tengok, saya rasa ada dalam nota tu. Terutamanya bila kita buat kita punya menggunakan Microsoft Project nanti, you kena tengok hubungan antara aktiviti tersebut. Dan maksudnya dia punya relationship dia macam mana. Sebabnya dia akan ada 4. Dia akan ada start to start, start to finish, finish to start, finish to finish. Okay? Saya bagi contoh kat you satu yang paling senang. Okay? Kebanyakannya ini kebanyakan, bukan semua, okay? Kebanyakan yang aktiviti adalah finish to start. Okay, contohnya saya bagi satu finish to start adalah survey dengan clearing. Contohlah ini saya bagi kat you contoh minggu lepas lagi kan.
ataupun paling mudah kat you adalah kerja-kerja kerja ikat bata, okey, labrik dengan kerja plastering. Okey. Okey, selagi kerja-kerja labrik you tak siap, you tak boleh plaster. Okey, oleh itu kita namakan hubungan tersebut adalah finish to start. Maksudnya kerja bata mesti finish dahulu sebelum kerja plastering boleh dibuat. Okey, faham tak? Itu hubungan dia, dia punya relationship adalah finish to start. Maksudnya kerja bata kena finish dahulu barulah kerja plastering boleh dilakukan. Maksudnya hubungan dia adalah finish to start. Faham tak? Nur Faridah, Ya, faham. dia you kena faham itu. Ada juga yang dia tak ada kaitan langsung. Okay. Contoh saya bagi kat you ada yang tak ada kaitan kan. Kerja-kerja, katalah kerja-kerja ini kadang-kadang dia ada kadang-kadang dia tak ada kaitan. Okay. Contoh kerja-kerja pemasangan bata dengan kerja-kerja pemasangan bumbung. Dia tak ada kaitan. Maksudnya you boleh ikat bata dahulu ataupun you boleh buat kerja bumbung dahulu. Dia tak akan mengganggu. Dia tak akan menghalang. You tak perlu tunggu kerja bata tu siap barulah kerja bumbung boleh siap. Sama juga you tak perlukan tunggukan pekerja bumbung tu siap baru ikat bata. Faham? Tapi kalau kerja plastering kadang-kadang dia ada hubungan dengan bumbung. Sebabnya kita tak nak bangunan plastering kita kena hujan, kita tunggu bumbung siap dahulu. Oleh itu you letakkan you punya aktiviti untuk kerja tersebut, untuk bangunan projek tersebut, you letakkan hubungan antara plastering, selain daripada bata, dia juga ada hubungan finish to start dengan bumbung. Sebabnya kalau saya contohlah musim sekarang ni kan, tambah-tambah lipai ajalah, saya tak pasti kat you lah. Setiap hari hujan. Oleh itu cakap kalau kita buat kerja plastering dahulu, selepas kerja-kerja bata siap, nanti kalau hujan, kita punya kerja-kerja plaster rosak. Okay, faham? You dapat? Oleh itu, you cakap tak apa. Untuk yang ini, kita akan movekan kita punya kerja-kerja plastering selepas kerja-kerja bumbung siap. Okay, oleh itu, you letakkan aktiviti dia untuk dua sama, okay, plastering dan juga bumbung kepada plastering adalah finish to start. Maksudnya kerja-kerja bumbung mesti siap dahulu, barulah you akan mulakan kerja-kerja plastering. Okay, faham? Itu you punya hubungan dia. Kan? Kadang-kadang you even though kadang-kadang you plan you akan letakkan plaster selepas kerja bata siap, terus you akan letakkan plaster. Tapi kadang-kadang you kena ubah sebab tu kalau you tengok dalam projek dia ada updated punya schedule. Oleh itu you tengok tapi berdasarkan situasi sekarang ni kalau you nak tunggu kan you nak buat macam tu nanti bila you plaster petang hujan nanti plaster you akan rosak. Oleh itu you kena movekan you punya you kena kita ubah sikit hubungan tu. Contohnya tu lah. Sebabnya saya cakap benda ni dynamic yang dia tak boleh, dia bukan cast in stone, dia bukan duduk dalam batu. Dia memang dynamic. Walaupun you plan macam ni, actualnya akan berubah. Confirm. Nah, oleh itu you kena ambil sebab tu kita panggil updating you punya work program. Okay? Tapi dalam dasarnya by sikun lah. Okay? Para Hida. Okey, Doktor. Terima kasih. Okey. Ada lagi soalan? Okey, ada lagi soalan? Okey, kalau tak ada soalan, macam selalu saya cakap, okey, tolong buat saya dah tunjukkan you sampai S-curve. Dan next minggu depan kita akan advance sedikit, kita akan finishkan kita punya Excel. Minggu keempat, minggu depan kan. Lepas tu kita akan terus menggunakan Master Project ni. Okay, dan juga macam saya beritahu kat you, saya pun tak bagi Master Project ni sebab belum start dan juga tak ada siapa pun minta. Jadi itu saya kata you mungkin semua dah ada Master Project lah kan. Kan saya janji saya nak bagi kat you link kan. Tapi tak ada siapa pun minta kan. Dan kita pun tak start lagi, mungkin kita belum start kan. Tak apalah. Kita pun biar buat donor lah. Okay, dan juga macam saya beritahu kat you minggu lepas saya ada masuk kursus Synchro Pro. Okay? Synchro Pro yang menggunakan ni, mungkin kita akan gunakan Synchro Pro instead of Navisworks. Nanti saya akan tentukan dia, sebabnya salah satu kebagusan Synchro Pro tu dia boleh kita linkkan sama dengan Navisworks tu, dia boleh linkkan dengan 3D model kita. Tapi dia bagusnya dia daripada 3D model kita tu, kita terus boleh buat planning.
Faham tak? Maksudnya kita importkan 3D model, kita terus boleh dapatkan elemen-elemen dalam model kita tu sebagai activities. Kan, cantik sikit lah. Cumanya dia tak boleh buat apa nama clash analysis lah. Dapatlah kita decide lah yang mana satu kita gunakan. Okay? At least you dah dapat kita panggil advanced punya software lah. Okay, kalau tak ada apa-apa lagi, harapan saya Doktor, saya nak tanya. Ya. Kos tu guna sama yang doktor guna ke? kos ni dummy je lah, tak ada masalah. Kos Oh, tu tak kisahlah. untuk you punya ni untuk aktiviti tak kisah. Sebenarnya macam saya beritahu, nanti saya ulang sekali lagi, figures tu buat masa ini untuk aktiviti ni dia tak beri makna. Okay, faham tak? 7 hari, 6 hari, 5 hari, okay, figures kan, dia tak bagi makna yang betul untuk aktiviti ini. Dia hanya sebagai proses, example. Oleh itu kalau you nak letakkan you punya roof 2,000, kolom 5,000 tak ada masalah. Okay, sebabnya dia hanya sebagai kita panggil value yang untuk kita calculate. Tapi nanti dalam projek yang sebenar memang kena ikut kos yang benar. Tapi untuk yang ini, untuk dummy ni, you letak je berapa pun tak ada masalah. Kan? Oh, untuk total cost tu pun ikut doktor ke ikut kami, ikut Dan? Mana boleh you ikut saya, sebabnya you punya projek kan besar kan. Saya punya ada berapa activities ya. You punya supposed to be banyak activities lagi kan. Betul. Maksudnya ikut je lah. You letak je kan. Kata you punya kata ada 18 aktiviti. Letaklah satu tu 5,000, 6,000, 7,000. Biarlah. Tak ada masalah kan. Sebabnya dia tak memberi makna untuk ketika ini. Dia hanya sebagai kita gunakan value tersebut untuk tunjuk kat you macam manakah kita nak letakkan weightage. Dan juga kita nak calculatekan dan kita nak come up with S-curve. Itu je. Dia tak bagi makna lagi untuk you punya aktiviti ni. Belum lagi untuk ni tak ada. Dia tak ada makna. Okay. Faham tak maksudnya? Saya kata tak ada makna, maksudnya dia tak ada makna lagi. Dia hanya untuk value sahaja. Betul. Okey. Ada lagi soalan? Okey, kalau tak ada, tolong penuhkan you punya ni. Kalau boleh, okay, kita harap kalau petang ni kita dah dapat yang S-curve lah. Okay? Kan? Tak susah kan? Sebabnya you kena buat ni. Sebabnya sekarang ni you kena ingat. Lepas ni kalau you tinggal memang you tak akan ingat lah. You nak buat, masukkan dalam you punya author, letakkan 2.0 ataupun apa-apa lah. Doktor last pukul berapa kena submit? Saya bagi sampai petang ni lah, pukul 5 ke. Pukul 5, okey. Nanti doktor share link Microsoft Project dekat grup boleh ke? Boleh. Dia tak ada masalah. Nanti saya bagi tahu lah kan. Saya pun tengok tak ada siapa minta kan. Saya pun buat tak kerti lah. Okey, terima kasih doktor. Okey, sama-sama. Okey, kita jumpa lagi minggu depan. Harapan saya you akan buat. Jika itu kita tamatkan kelas kita ni. Jumpa lagi minggu depan tu. Jumpa lagi minggu depan. Harap you buat. Jumpa lagi minggu depan. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Bye. Okay. Terima kasih doktor. Thank you, doktor. Okay, welcome.